Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali sekali lagi kepada perbincangan kita berhubung dengan topik yang kelima, iaitu hubungan insaniah. Baik. Tadi Ustaz ada sebutkan tentang hubungan, salah satu hubungan yang pelajar perlu berikan perhatian adalah hubungan yang sama level, yang sama level. Okey, hubungan sesama pelajar. Jadi khusus kepada hubungan ini Ustaz, so apakah kaedah lah yang sepatutnya pelajar ikuti, pelajar amalkan, faham, hayati dan amalkan dalam nak membina hubungan sesama mereka yang harmoni Ustaz? Dan saya percaya sekiranya hubungan sesama pelajar itu harmoni, insya-Allah persekitaran UNIZA juga akan harmoni, insya-Allah. So apakah langkah-langkah lah ataupun kaedah yang pelajar sepatutnya buat Ustaz? Okey. Tentang membina hubungan yang harmoni sesama yang setara lah, sesama pelajar ataupun kalau yang pekerja yang rakan sekerja ataupun yang duduk di satu rumah, tu membina hubungan yang harmoni. Jadi satu benda yang kita perlu ingat, seseorang dengan seseorang yang lain ataupun kita sahabat dengan sahabat tu, dia umpama cermin. Kalau orang perempuan ke, dia suka duduk depan cermin, dia nak tengok yang cermin tu lawa, dia akan lawa. Jadi bayangkan cermin yang depan dia tu adalah sahabat dia. Sebagaimana dia nak jadi lawa, jadi dalam cermin pun lawa, jadi dia kena bersahabat dengan orang-orang yang baik. Yang pertama, basic dia perlu cari sahabat-sahabat yang baik. Kalau kita kata kita belum mampu menguasai suasana, dia ada dua kan keadaan. Ada seorang tu dia mampu, dia memang dah baik dah, jadi dia boleh mempengaruhi orang lain supaya jadi baik. Jadi baik. Masa tu dia bolehlah cari kawan-kawan yang mungkin tak berapa nak baik supaya nak ajak. Tapi yang kedua ni, kawan-kawan yang kita kata kita tak mampu lagi, jadi kita perlu cari persekitaran yang baik. Sebab kita tak mampu nak change the environment, biarlah kita changing by the environment. Kita yang diubah oleh suasana. Jadi di sini kita hubungan ni dia ada beberapa keadaan lah. Yang pertama, dia perlu bermula dengan ta'aruf, saling kenal mengenal. Betul. Yang ni kita rasa nampak macam mudah, tapi dalam suasana online, yang ni antara yang paling berat lah. Betul. Mereka ketua dalam kelas mereka pun mereka tak kenal. Hatta pensyarah, kita nampak pelajar, kita tegur pelajar tak tahu pun kita yang jadi pensyarah dia. Sebab dia mungkin dia tak dengar, dia tak tengok kan. Jadi ta'aruf ni satu benda yang basic lah, kita kata kena ada. Yang kedua barulah tafahum, saling memahami. Dan yang ketiga adalah takaful, saling mendokong. Jadi tiga-tiga benda ni adalah asas utama macam mana nak membentuk hubungan harmoni. Contoh kita kata kalau dalam tradisi Islam lah, macam yang sebelum ni Prof Ridwan dia sebut, kita sebut saja Islam sebagai satu agama, jadi ya agama-agama yang lain mungkin dia ambil pengajaran dari sudut agama mereka sendirilah, tapi kita sesuai kita sebut tentang Islam. Kalau kita ni ada suka kepada seorang sahabat kita, suka berkawan dia, kita disuruh supaya kita beritahu yang kita suka kepada beliau, dan mereka pun jawab. Kita sebut uhibbuka fillah. Kalau tak pandai bahasa Arab sangat ke, sebutlah metum si piar katihu lillah. Ada pula bahasa dia sarang hewa, apa-apa yang menggambarkan kita suka. Mungkin dalam budaya kita benda tu nampak pelik, tapi maksudnya apa-apa cara yang kita beritahu pada dia yang kita ni suka berkawan pada dia, dan dia pun akan jawab, ahabbakallahu allazi ahbabtani fihi. Semoga Allah menyayangi kamu yang menyayangi aku kerananya. Jadi kena ada hubungan, kena maksudnya benda tu berlaku tak boleh hanya sekadar ta'aruf saja. Jadi nak sampai nak beritahu saya suka awak, jadi mestilah berpanjangan. Yang menjadi masalah kalau pelajar hari ini, kita boleh kata kita nak kenal seorang sahabat ni, level dia betul ke dia ni mampu menjadi sahabat kita, mampu membantu kita dalam keadaan yang kita perlukan. Jadi para ilmuwan beritahu ada tiga. Okey. Yang pertama, dia sifat dia adalah dia yang paling rendah. Ni level yang paling rendah ni.
kita bantu jikalau kita diminta. Maksudnya kita nak tahu kita ni bersahabat macam mana. Kalau kita minta bantuan dengan seseorang, dia bantu kita tanpa banyak soal. Itu level yang paling kita kata yang paling rendah. Itu pun kita kata susah. Ramai di kalangan kita, pelajar-pelajar sendiri pun suka untuk minta bantuan daripada orang. Tapi kalau untuk diri sendiri orang suruh minta bantuan, dia susah. Padahal kalau pelajar ni, kalau yang perempuan tu bukan apa sangat pun, minta pinjam tudung ke, nak matching dengan baju, nak pergi kuliah, ataupun yang lelaki pinjam nak tumpang motor nak pergi kuliah sekali, benda yang sangat simple. Tapi di sebalik itu adalah yang paling penting adalah apa dia beri perhatian kepada seseorang. Perhatian di sebalik itu yang lebih besar daripada bantuan tu yang sebenarnya. Okey, tahap yang kedua yang sederhana, kita bantu sebelum kita diminta. Sebelum sebab perkara yang paling memalukan kita kata bagi seorang adalah kita minta pertolongan, minta bantuan kawan, kita cerita masalah kita kepada orang. Itu adalah benda yang sangat memalukan kita katalah. Tapi dalam bersahabat, kalau kita jumpa seorang sahabat, dia tak cerita masalah dia. Sebelum seseorang tu cerita masalah dia, minta bantuan pada dia, kita dah bantu dia. Maksudnya kita faham, dia ni macam ada masalah je dalam kelas, monyok yang apa dia. Sebelum dia minta bantuan, kita bantu. Jadi itu level ataupun tahap yang sederhana lah, yang kedua. Dan yang terakhir adalah yang paling tinggi lah. Yang ni pada kita sendiri pun tak mampu nak buat. Bantu dalam keadaan kita sendiri pun memerlukan. Yang ni paling susah. Ni tahap tertinggi lah. Maksudnya kalau kita tu jadi lilin, kita nak menyerangi orang lain, kita membakar diri sendiri. Itu istilah dia tinggi. Kalau dalam istilah moden hari ini disebut altruisma. Altruisma maksud dia kalau dalam bahasa Inggeris ni disebut loving other as oneself. Kita menyayangi orang lain sebagaimana kita sayang diri kita, ataupun self sacrifice for the benefit of other. Kita berkorban untuk orang lain. Sebenarnya istilah ni dah ada pun kalau dalam hadis disebut al-ithar. Dalam Al-Quran disebut wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia melebihkan orang lain daripada diri sendiri walaupun diri sendiri ada keutamaan. Dia sebenarnya kata altruism tu dikatakan diambil daripada al-ithar itu sendiri. Jadi maksudnya kalau dalam apa-apa doktrin, apa-apa agama, memang ada unsur yang terbaik bagi mereka adalah kalau mereka ni boleh berkorban, sedekah, infak, memperjuangkan orang lain lebih daripada diri sendiri. Kalau seorang pelajar boleh sampai tahap tu mereka berkorban untuk kawan dia, tu memang akan terbentuklah hubungan yang harmoni, akan terbentuklah ciri-ciri personality yang unggul yang ada. Dan kalau dalam Islam tu sendiri pun, orang begini memang dia akan dapat perintirafan yang tertinggi lah di sisi Allah Ta'ala. Mungkin saya boleh sebut tadi kita sebut tentang ayat Quran tentang Isa tu. Dia kisah di sebalik tu mungkin kita ambil pengajaran. Ada seorang sahabat dia mari dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mari dalam majlis Nabi, ketika itu Nabi tanya siapa yang boleh jamu, boleh bawa sahabat ni pergi ke rumah dia. Sebab budaya Arab masa itu kan, kalau mari satu tempat dia tak pergi, tak adalah hotel dia akan jadi semua sahabat maka angkat tangan nak berkhidmat ni, nak berkhidmat, padahal tak tahu lagi macam mana keadaan di rumah. Jadi seorang sahabat ni Nabi suruh bawa pergi ke rumah. Bila sampai ke rumah, tiba-tiba di rumah dia isteri dia kata makanan hanya cukup untuk keluarga dia je, tak cukup untuk orang lain. Lepas tu suruh anak-anak kita tidur dulu, dia kata. Biarlah mereka makan, tak makan, biar tidur dulu. Jadi isteri kata tak cukup juga, hanya cukup untuk seorang makan. Kalau kita tak makan, tetamu makan, nanti tetamu tak nak makan lah, malulah. Tapi kata tak apa, kita padam lampu, atau lampu ke apa ke pelita ke apa, padam. Jadi kita buat makan, buat bunyi-bunyi mulut je. Jadi masa tu tak adalah media, tak ada ambil gambar nak beritahu aku berkhidmat kepada orang, tak ada masa tu. Tapi dalam bila pagi tu, bila dalam majlis Nabi kata semalam ada orang yang sanggup berkorban diri dia untuk orang lain, untuk tamu dia. Dan
turun ayat Quran menceritakan benda sama. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi kalau pelajar ada sifat macam tu dengan hubungan yang sama kawan, sebilik, berkorban walaupun mereka perlukan benda tu. Memang masa lewat dah ni. Nak ayun tudung ni kalau kita tu memang tak sempat nak get exam, sanggup bagi kawan dulu ayun tudung. Lebih pada diri kita. Kita pergi kerja pakai tudung, rayong ke apa ke. Jadi itu simple lah nak beritahu. Contoh bagi seorang pelajar. Jadi nak beritahu ada 3 tahap dalam membina hubungan ni yang harmoni. Ya, baik Ustaz. Okey, alhamdulillah. Untuk soalan seterusnya Ustaz, okey, kita nak beralih sikitlah kepada apa ni, kalau kita melihat dalam konteks di Malaysia, ya, kita semua tahu, okey, kita hidup di Malaysia ini, kita hubungan berbilang bangsa, berbilang kaum, ataupun kita apa ni dengan istilahnya masyarakat majmuk, ya. Kita ada orang Melayu, kita ada orang India, kita ada orang Cina. Dari segi agama pun kita ada Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya. Jadi Ustaz, okey, dalam nak menjaga hubungan antara masyarakat majmuk ni Ustaz, pada pandangan Ustaz, apakah perkara yang perlu dititik beratkan oleh setiap individu lah yang mewakili agama ataupun setiap bangsa ni Ustaz? Okey, terima kasih. Semua yang kita sebutkan tadi, dari sudut hubungan orang yang lebih tinggi, lebih rendah, sederhana, kita boleh masukkan sekali dalam tajuk ni. Kemudian yang kita sebut ta'aruf, tafahum, takaful, semuanya ada juga dalam dalam tajuk ni. Contoh kalau dalam kelas ada pelajar India, ada pelajar Cina, ada pelajar Kristian, ada pelajar Islam. Kita kata kita perlu hidup hubungan yang harmoni dalam kelas kita. Kita tanya kepada pelajar yang India, macam mana cara orang Islam ni solat? Boleh apakah perkara-perkara yang sensitif bagi orang Islam? Ataupun kita tanya kawan-kawan kita yang Islam, orang India, kamu faham dia setara mana? Dia ada puasa tak? Dia apa, boleh tak kita cerita pasal perempuan-perempuan, adik-beradik dia, sensitif tak isu tu? Sensitif tak kita cerita pasal makanan-makanan yang dia tak boleh makan, apa dia sembahan dia? Ada benda-benda yang sensitif. Tapi kita nak capai tahap faham, kita kenal tentang sahabat dalam sekelas kita pun tak. Jadi sebelum kita cakap tentang toleransi agama, sebenarnya kita bermula, kita kenal tak orang. Kalau kita ada jiran, ada kawan serumah yang bukan Islam, kita kenal tak macam mana hubungan dia, agama dia, apa yang dia tak boleh, betul tak? Tapi kesimpulan mungkin kita boleh ambil pada kali ini apa yang disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku dia. Ada 4 prinsip yang boleh dijadikan dasar supaya kita ni dapat hidup harmoni antara berbilang agama, berbilang bangsa. Yang pertama dia beritahu, kena orang Islam kena akui, kena iktiraf asas kemuliaan manusia itu ada tanpa kira agama, bangsa dan warna kulit. Manusia tu memang, kalau dalam bahasa Arab lah, kalau perkataan al-insan tu dia boleh bawa pada 3 makna. Satu, maksud dia lupa, itu biasa kan. Yang kedua, al-insu yang boleh maksud dia ni menampakkan diri, dia suka menonjol. Dan yang ketiga, al-unsu maksud dia jinak. Realiti manusia pun, kalau kita kata bukan orang Islam saja, kalau dia tu berpegang pada hakikat kemanusiaan yang sebenar, dia ni orang yang baik, yang mesra, yang mesra, kita kenal. Walaupun orang yang berbilang agama, berbilang bangsa, memang sebenarnya naluri kemanusiaan tu adalah baik, dia nak kepada kebaikan. Jadi kadang-kadang kita ni bersangka buruk, mereka ni perangai macam ni, ni budaya orang ni macam ni. Jadi kita tak tengok daripada sudut-sudut baik yang ada, jadi susahlah untuk bersatu. Yang kedua, kita kena terima bahawa perbezaan agama yang berlaku adalah sebahagian daripada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi dari sini kita perlu fahamlah, kita punya perlembagaan Malaysia macam mana orang Islam boleh berdakwah pada bukan Islam, orang bukan Islam tak boleh menyebarkan agama Islam. Jadi kita kena fahamlah garis panduan tu. Bukanlah kita masuk beza agama ni dibenarkan, kita boleh sebarkan semua, taklah. Jadi kita kena tahu apa yang kita boleh bila duduk di Malaysia, macam mana hubungan antar agama. Yang ketiga, orang Islam tu tidak dituntut untuk bermusuhan dengan golongan bukan Islam dengan sebab kekufuran. Kita kata bergaduh dengan orang bukan Islam, kita kata atas dasar agama bukan.
Mungkin ada perkara lain yang bukan atas dasar agama. Agama tak menyuruh kepada permusuhan. Agama suruh ke arah, semua agama lah, semua doktrin suruh arah kepada sifat rahmah, sifat berbuat baik. Dan yang terakhir sekali, kita kena yakin berlaku adil dan menunaikan hak-hak sesama manusia walaupun berbeza kaum dan agama adalah sebahagian daripada perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Kalau banyak mana sekalipun agama di sebuah negara, bangsa banyak mana sekalipun di sebuah negara, kalau jadikan prinsip keadilan tu duduk di kedudukan yang paling tinggi, insya-Allah negara tu akan aman. Tapi kalau walaupun hanya ada satu bangsa ataupun satu agama, tapi keadilan tidak diletakkan di tempat yang tertinggi, akan hancur juga. Jadi itu yang disimpulkan oleh Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi dalam membina hubungan dalam masyarakat bagi baik, jelas. Okey. Baik, saya harap pelajar-pelajar dapat faham dan hayati apa yang Ustaz sebutkan tadi. Kita dah berlalu 4 soalan ya. 4 soalan yang berkait dengan, kita kata, poin-poin penting lah, isi-isi penting yang ada di bawah tajuk hubungan insaniah ini. Dan Ustaz, saya ada soalan yang terakhir lah ya, pelajar-pelajar dan Ustaz yang dikasihi, saya ada soalan yang terakhir. Nanti di akhir nanti, selepas menjawab soalan ini, Ustaz akan simpulkan, akan recap balik apa yang pelajar perlu ingatlah daripada awal sampai akhir berkenaan dengan topik kita ni. Jadi Ustaz, soalan saya yang terakhir ialah apakah adab? Tadi kan Ustaz menyebut tentang adab tadi, ilmu dan adab. So apakah adab yang perlu dijaga oleh semualah, termasuk pelajar, pensyarah, kita yang bernama insan ni ya, yang perlu dijaga dalam proses untuk membina hubungan tadi? Apakah dia adab tu yang perlu kita titik beratkan, Ustaz? Okey, terima kasih. Kita tengok balik pada slide kita lah. Ustaz ada slide ya? Okey, sila. Yang terakhir tadi. Okay. Adab dalam membina hubungan. Okay, di sini kita boleh simpulkan teruslah. Dalam apa-apa yang tak semestinya dalam membina hubungan dengan kawan ke, apa-apa pelakuan yang kita buat, kita perlu pastikan niat kita tu betul. Basic lah, niat kita kena betul, niat tu kena ikhlas, bukan ada tujuan-tujuan yang lain yang tidak sepatutnya. Kalau masuk belajar dalam kelas, maksudnya niat kita tu memang kita nak dapatkan ilmu, kita akan cari sahabat-sahabat yang sama-sama untuk belajar ilmu. Kalau niat kita nak mengorak, jadi kita akan cari orang yang memang sama-sama setara dengan kita lah. Kalau niat kita memang dulu tak nak masuk pun Yuniza, tapi dipaksa, jadi kita mari sini sahaja nak cukup waktu, sembang, duduk lepak, kita akan cari kawan-kawan yang sama dengan macam tu. Jadi niat tu adalah benda yang sangat penting, dan kita berdoa, kita doa kepada Allah Taala. Kalau pun niat kita tu tak tepat pada awal, mungkin dia tak ikhlas, tapi dengan keberkatan ilmu yang kita belajar tu menyebabkan kita ni jadi ikhlas. Itu yang diceritakan tentang Al-Imam Al-Ghazali. Asal-asalnya dia kata talabul ilma li ghairillah. Aku ni belajar bukan kerana Allah pun, sebab memang tujuan dia belajar sebab nak dapat makanan. Ayah dia dah meninggal, dia duduk dengan pakcik dia, lapar, dia 2 beradik. Dan sekali orang beritahu kat masjid ada makanan, tapi nak makan kena belajar. Jadi setiap kali sebelum makan dia kena masuk majlis pengajian. Siapalah dia beritahu, kemudian ilmu itulah yang membuatkan aku jadi niat betul-betul kerana Allah Ta'ala. Jadi pelajar ingat, yang penting kita betulkan niat, ikhlaskan niat dalam belajar, itu akan menjadi landasan yang utama macam mana sehinggalah dia boleh sampai ke penghujungnya. Yang seterusnya, matlamat tu kena besar dan kena jelas. Kita ambil lah seorang pakar motivasi yang terkenal yang kita biasa sebut, Stephen Covey. Stephen Covey dia ada buku dia kan, Seven Habits. Ada 7. Yang permulaannya dia sebut begin with the end in mind. Kita mulakan apa yang terakhir dalam fikiran. Kalau ikut prinsip Stephen Covey ni, maksud dia tua-tua bila kita dah penghujung usia, kita nak jadi orang yang macam mana. Jadi start daripada sekarang, kita kena usaha yang terbaik biar penghujung usia tu kita dapat apa yang kita nak. Tapi
Kalau dalam Islam Imam Al-Ghazali dia ada sebut juga lah yang hampir sama. Dia sebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Maknanya penghujung tu maksudnya bila di akhirat kita nak jadi kedudukan yang macam mana, jadi atas dunia kita akan buat yang terbaik. Jadi prinsip ni kita boleh guna pakai. Kita fikir apa yang kita nak, pelajar-pelajar sekalian, orang yang kita bersahabat, kita bina hubungan masa sekarang, mungkin itulah yang akan jadi rakan kongsi yang kita akan bekerjasama dengan dia 10 tahun, 15 tahun akan datang. Jadi kita bina hubungan. Kalau orang dalam marketing apa ke dia sebutkan, kena mulakan dengan bina hubungan yang baik supaya perniagaan kita baik. Semuanya dari sudut belajar, konsep yang sama kita kena ada. Dan satu lagi, dalam membina matlamat tu dia kena besar. Walaupun kata ni angan-angan mak jenin, kurang-kurangnya kita ada angan-angan, kita ada tujuan. Kalau dalam Islam dia ada satu istilah yang disebut oleh Abdullah Ibn Mubarak. Dia kata rubba amalin saghirin mu'azzimhun niyah. Boleh jadi satu amalan tu kecil je, tapi dia jadi besar dengan sebab niat kita. Wa rubba amalin kabirin, amalan tu besar sangat, tusaghirhun niyah. Niat yang kecil menyebabkan amalan tu jadi macam kecil. Jadi di sini dalam membina hubungan tu kita kena betulkan niat kita biar ikhlas, biar benar, biar jelas, dan juga biarlah satu benda yang besar. Kemudian adab semasa dalam membina hubungan, kalau tengok kat slide tu dia sebut nasihat, tidak mengambil kesempatan, komunikasi yang baik, sentiasa mendoakan kebaikan, menjaga aib, tidak mengungkit, dan juga hindari permusuhan. Untuk adab ni mungkin para pensyarah sendiri boleh buat pembincangan di dalam kelas bersama dengan pelajar. Mungkin saya sentuh satu je sebagai contoh komunikasi yang baik. Ni satu budaya ataupun trend baru pelajar generasi sekarang ni. Mereka suka guna ayat-ayat yang sentap, yang kasar, tapi bunyi dia macam sentap. Dakwah mungkin kita kata dakwah sentap, tapi sebenarnya mereka secara automatik mereka ni dah tak jaga hubungan ataupun merosakkan hubungan. Contoh dengan orang yang lebih tinggi. Contoh dia begini, tahu pelajar Uniza, pelajar agama, balik ke kampung, makcik tanya, kamu ni belajar tinggi-tinggi bila nak kahwin? Jawab apa? Tunggu suami makcik lah mari meminang saya. Macam sentap ya, tapi kasar sebenarnya. Ataupun ada pakcik-pakcik ke, orang tanya, kamu ni bila nak kerja ni? Dah lama ni habis belajar tak kerja-kerja. Dia kata, tunggu pakcik penceng lah, berhenti barulah saya masuk kerja. Tak ada kerja. Jadi ayat-ayat sentap, kasar, itu adalah contoh komunikasi yang tak baik, tapi jadi viral, jadi semua orang rasa dia nak guna. Jadi tu antara adab-adab yang kita nampak basic, tapi sebenarnya besar dalam sudut hubungan komunikasi sesama sahabat, sesama orang yang lebih tinggi, dan juga orang yang lebih banyak. Jadi saya rasa mungkin setakat dulu pembincangan kita pada hari ini. Jadi saya harap pelajar sekalian boleh dapat satu benda atau poin yang penting lah, yang mana bukan sekadar dengan diri mereka perlu tahu apa keperluan dia, tapi mereka perlu jaga hubungan dengan persekitaran. Yang mana asas yang kita sebutkan tadi, dengan orang yang lebih tinggi kedudukan, dengan orang yang setara, dan juga dengan orang yang lebih rendah. Dan secara automatik mereka patutnya bila dah faham ni, dah tahu macam mana nak duduk dalam satu masyarakat yang majmuk, dan seterusnya menghiasi diri mereka dengan adab-adab yang baik. Jadi saya serahkan baliklah kepada terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jadi pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, itulah dia hubungan insaniah, ya. Itulah dia hubungan insaniah yang kami sangat tekankan melalui kursus ini, kerana kami mahu melihat di bawah flex ini pelajar semua memiliki satu kriteria ataupun satu personality yang unggul, yang pada akhirnya nanti kita nakkan semua pelajar-pelajar Uniza kita, pelajar-pelajar yang baik-baik, pelajar yang membawa nama Uniza apabila berada di luar Uniza, orang tahu ini adalah pelajar Uniza kerana mereka kenal ciri-cirinya pelajar Unizanya begini, dan semuanya adalah yang baik-baik, dan semuanya adalah yang indah-indah semua. Jadi Ustaz, terima kasih. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Jadi kepada para pelajar sekalian, kami sangat-sangat mengharapkan sila
saksikan perbahasan ini berulang-ulang kali, sila fahami, sila hayati, sila bincangkan di dalam kelas melalui aktiviti-aktiviti yang akan dibimbing oleh pensyarah-pensyarah. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dan kita dapat mengubah kita menjadi seseorang yang memiliki satu personaliti yang unggul, yang cemerlang dan yang terbaik. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita menutup perbincangan kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.